Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya terus kita memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hingga ke saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk menikmati suatu hadiah yang istimewa yang diberikan khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ramadan al-Mubarak. Baik, alhamdulillah, seperti mana biasa pada pukul 11 malam insya-Allah kita bersiaran dalam siri Sapa Rohani. Sapa Rohani bersama dengan saya Ustaz Rosman Rosdi. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membincangkan ataupun akan bercakap tajuk kekasih awal dan akhir. Kekasih awal dan akhir. Jadi sebelum kita nak bercakap-cakap, sementara nak memberi peluang pada kawan-kawan yang sekarang ni mungkin ada yang sedang makan more kot. Duk makan apa, murtabak ke, murtabak. Boleh jadi makan makanan berbaki berbuka puasa tadi. Jadi dah semuanya pakat selesai. Solat sunat tarawih, mungkin selesai bertadarus. Jadi sementara nak tidur malam tu, mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat, kawan-kawan yang sekarang ni sedang menikmati makanan berbuka puasa, yang baki buka puasa. Kita panggil more lah, kalau orang utara ni panggil more. Sebut more ni teringat tuan-tuan, ada dulu kawan, ada seorang ni, dia pergi sembahyang sunat tarawih, tapi mak ayah mungkin terlupa kot, ataupun mungkin dia terlupa niat solat sunat tarawih. Jadi yang dia ingat adalah selepas tarawih dapat more. Jadi dia pun usolli sunnatan more, sunnatan more lah pula waktu itu. Jadi itu semua kenangan tuan-tuan, kenangan. Cuma tahun ni hebatnya, apa yang berlaku dalam hidup kita bertarawih di dalam rumah masing-masing, buat setakat lah, dan insya-Allah mungkin berlanjutan sampai habis Ramadan. Jadi tuan-tuan, Sapa Rohani malam ini, ingat tuan-tuan, hashtag Sapa Rohani pakat peringat. Hashtag pakat peringat, insya-Allah kita pakat share lah benda ataupun sesi ini kepada sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tajuk pada malam ini adalah kekasih awal dan akhir. Kekasih awal dan akhir. Baik, sebelum tu, sementara kita menantikan kawan-kawan kita, mari kita sama-sama berzikir. Berzikir, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan zikir ini dapat menjemput rasa tenang dalam hati kita, yang mungkin pada saat ini boleh jadi ada di kalangan kita tuan-tuan yang ada sedikit kerunsingan. Boleh jadi ada yang dalam keadaan keserabutan. Ada aja ujian-ujian yang mungkin sedang datang dalam hidup dia. Jadikan zikir ini sebagai suatu zikir yang boleh menenangkan kita, insya-Allah. Sebab makna dia pun makna yang kita mendatangkan, mengingatkan kita dan menyedarkan kita, insya-Allah. Baik. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil,
فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan bila kita zikir tu tuan-tuan, kita datangkan suatu makna dalam hati kita, cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah bagi kita. Dialah sebaik-baik penjaga kita. Dialah sebaik-baik yang menjaga urusan hidup kita. Dialah sebaik-baik pelindung kita. Dia sebaik-baik pelindung kita. Daripada bangun pagi tadi sampai kita nak tidur malam lagi, Allah yang melindungi gerak perbuatan kita, Allah yang melindungi pergerakan kita, insya-Allah. Dialah sebaik-baik yang akan menolong kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, insya-Allah di hujung nanti kita akan zikir lagi tuan-tuan ya. Baik, apa maksud tuan-tuan kekasih awal dan akhir? Bila sebut kekasih ni tuan-tuan, bila sebut kekasih ni seorang yang kita sayang, seorang yang kita cinta. Kalau boleh tuan-tuan, kita nak memenuhi keperluan hidup dia. Kita nak usaha memenuhi keinginan dia. Bagi seorang suami, kekasih itu adalah kekasih isteri dia. Tuan-tuan, petang tadi, isteri saya minta nak buka puasa pada petang ni makan nasi rabu. Makan nasi rabu tuan-tuan. Jadi sebagai seorang suami yang kekasihnya adalah isterinya, kita nak pergi carilah nasi rabu ni. Dan dia pun minta hari Rabu. Kalau dia minta hari Khamis, mungkin kita bagi cadangan nasi hari Khamis lah. Ni hari Rabu. Jadi kita pun usahalah pergi cari nasi Rabu. Alhamdulillah. Dan bila sebut kasih ni, kita sayang, kita cinta. Kita kalau boleh nak memenuhi keinginan dia. Tambah contoh, kalau seorang suami, kekasih dia adalah isteri lah. Isteri minta. Kadang-kadang isteri minta, isteri bukan dia minta benda-benda yang besar, kadang-kadang benda kecil je. Dan si suami, disebabkan isteri tu kekasih dia, dia akan usaha penuhi keinginan. Malam-malam kadang-kadang isteri sembang dengan kita. Dia kata, abang, kita raya ni kita tak pergi mana lah, tapi boleh tak nak request nak sepasang baju. Jadi kita ni sebagai lelaki, kita dengar kata nak baju macam mana, nak baju macam mana. Baju beli tengok kat Shopee harga RM69 je, tak sampai 100. Jadi sebagai seorang suami ni, dia akan boleh insya-Allah. Kalau isteri tak bekerja lah, dia nak minta kat suami. Jadi dia akan usahalah. Bila isteri teringin nak makan, abang petang ni ingat buka puasa, boleh tak nak minum ayak teh air ketagih. Ayak teh air ketagih tuan-tuan. Jadi kita pun carilah teh air ketagih ni. Pergi cari pusing ni, jumpa ayak teh air ketagih. Bila balik, isteri kita seronok, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab suami dia memenuhi keinginan dia. Jadi sebab apa suami ni akan buat segalanya? Sebab isteri itu adalah kekasih hati dia. Dia akan usaha memenuhi kehendak dan keinginan yang mengikut kemampuan dia. Bagi seorang isteri pula tuan-tuan, kekasih hati dia adalah suami lah. Ni bagi yang berkahwin, kekasih hati dia adalah suami. Kalau boleh tu dia usahalah. Kadang-kadang dia tanya pada suami dia, abang petang ni teringin nak makan apa buka puasa. Dan kadang-kadang kalau orang perempuan ni pula tuan-tuan kena ambil perhatian. Orang perempuan ni dia suka kalau suami dia ni selalu ucap kata-kata sayang pada dia. Bagi dia, bila suami selalu ucap kata sayang dekat dia, kalau suami selalu bercakap I love you ke, I miss you ke, tu kalau bukan waktu sekarang pun, kalau contoh dah lepas waktu PKP ataupun sebelum PKP pergi mana-mana, suami telefon tanya khabar apa semua, dia seronok. Perasan tak? Isteri kita suka tanya kita, abang sayang tak? Abang sayang tak kat saya? Abang sayang tak kat saya? Orang lelaki, dia terjemahkan sayang dia kepada kekasih dia melalui dia usaha untuk tunaikan permintaan isteri dia, untuk tunaikan keinginan dia. Orang perempuan pun macam tu, cuma dia ada satu tambahan, dia lagi suka suami dia terjemahkan sayang tu bukan setakat perbuatan, tapi juga lafaz. Lafaz sayang. Malam-malam kadang-kadang kita nak tidur dah ni. Dia tanya, abang nak tanya satu benda boleh tak? Kita pun nak tidur lah. Kita tak apa dia. Abang sayang tak kat saya? Abang sayang tak kat saya? Abang sayang. Kita pun tanya. Kita pun orang lelaki ni paling mudah sekali nak ambil langkah selamat. Dia tak sayang. Sayang. Tapi orang perempuan ni kadang-kadang dia ada soalan tambahan. Abang sayang saya banyak mana? Yang tu jenuh tu kan? Jenuh kita nak cari banyak mana. Sebab apa? Indikator sayang bukan suatu benda yang boleh dikira dengan kalkulator. Jadi apa tak ada kita tak sayang.
Sayang banyak sayang banyak mana. Kita kadang-kadang ada orang kata sayang setinggi mana sayang abang pada saya. Jadi kita pun kata kalau gunung Everest tu tinggi lagi sayang abang pada saya. Apa pun dia boleh tidur lena. Dia tidur lena malam tu dia senyum tuan-tuan. Dia senyum tidur. Syok. Suami dia kata sayang kat dia. Dan ada orang tuan-tuan, ada isteri ni bila kata sayang ni dia usaha ni birthday suami. Sanggup ni dapat tahu dia kerja. Bukan selalu boleh beli kat suami dia, tapi dia nak terjemahkan rasa sayang kepada kekasih dia. Sebab tajuk kita tuan-tuan, kekasih awal dan akhir. Jadi dia nak terjemahkan rasa sayang kepada suami dia tu, dia beli hadiah-hadiah. Kadang-kadang suami tak minta pun. Tiba-tiba Shopee hantar barang. Shopee hantar barang. Mam, hadiah. Satu hadiah. Hadiah tengok atas nama kita. Syok. Ada satu ketika tuan-tuan, isteri saya waktu dia duk buat jual brownies tuan-tuan, brownies saja. Ada isteri dia call isteri saya tuan-tuan. Dia kata boleh tak hantar brownies. Dia buat macam brownies. Isteri saya hias-hias tuan-tuan, hias apa semua bagi cantik lah. Lepas tu cucuk tanda happy birthday apa sebagainya Jadi isteri dia call isteri saya, dia kata boleh tak hantar kat suami dia. Suami dia duduk kat rumah tak tahu apa pun, tapi sebab sempena birthday. Jadi isteri saya pun hias apa semua, boh dengan strawberry, boh apa semua dengan sebagainya lah, boh tu. Jadi pi hantar tu isteri yang kat rumah tu tuan-tuan. Isteri kat rumah, depa duduk laki bini duduk dalam rumah lah. Jadi bila isteri saya habaq kata dah sampai depan rumah, isteri yang dalam rumah tu suruh laki pi keluar ambil. Sebab apa? Nak buat surprise pada suami dia sempena birthday suami dia. Jadi dia pun pi keluar tengok. Suami pun kata ni apa dia ni. Lepas tu kita kata ni isteri cik beli kat cik. Buka-buka tengok happy birthday tuan-tuan. Tanda sayang. Pasal apa sayang? Sayang kepada kekasih. Ada ketikanya kekasih kita tu tadi, kekasih suami, kekasih dia isteri, kekasih dia suami. Ada ketikanya juga kekasih ini boleh didefinisikan sebagai anak-anak juga kekasih kita. Kekasih kita. Allahu Akbar ni. Ayah dengan mak ni, bila anak-anak ni kekasih hati ni, Allah dia usaha nak tunaikan permintaan anak-anak. Kadang-kadang anak ni minta, ayah boleh tak? Petang ni nak makan Kentucky Fried Chicken. Ayah pun kata, Kentucky Fried Chicken. Saya ingat lagi dulu tuan-tuan, waktu zaman kami kecil-kecil tu, bila kita ni kategori orang yang duduk keluarga yang bukanlah kata miskin tapi sederhana lah, nak makan KFC waktu tu zaman dulu tuan-tuan, 20 tahun lepas 30 tahun lepas, 25-30 tahun lepas tu, bila nak makan KFC, ayah saya tuan-tuan, dia nak tunaikan permintaan anak. Sebab apa? Anak tu kekasih hati. Nak kata anak tu kekasih hati, bukanlah saya, maksudnya anak-anak dia ni. Bila ayah dengan mak kasih hati, bila kita kata teringin lah nak makan Kentucky, dulu sebab ayam Kentucky. Tapi kita ni faham lah, kita ni minta je kat ayah. Kita bukan tahu pun ayah ada duit ke, ayah tak ada duit ke, kita tak tahu. Jadi ayah ni kata tak apa. Nanti dia kata abah pi beli, ayah saya, abah pi beli ayam, suruh mama goreng. Kemudian kita makan ramai-ramai. Waktu tu kita kecil-kecil, mana kita rasa macam tak syok beli ayam tu. Baik nak beli Kentucky tu. Ayam Kentucky yang orang duk jual tu. Dekat dalam TV duk masuk iklan tu. Tapi ayah ni dia pandai. Yang penting dia nak tunaikan permintaan. Dia kata ayam Kentucky tu tak syok. Sebab apa? Kalau beli tak dapat banyak. Ni kalau abah pergi beli ayam, bila goreng, makan ramai-ramai seronok. Allahu Akbar, tu pun seronok tuan-tuan. Seronok. Saya pun tak ingat dah nama tepung tu. Lah, mereka duk buat tepung bestari kalau goreng sama dengan ayam. KFC orang kata goreng tuan-tuan. Mak ayah buat balik 2 ekor ayam. Malulah adik-beradik ramai. Potong tu dia goreng. Kemudian keluar makan ramai-ramai seronok. Sebab apa tuan-tuan? Anak-anak ni kekasih hati ayah dengan mak. Bila sebut kekasih ni tuan-tuan, kita kena faham, kita akan usaha nak tunaikan keperluan, keinginan dia mengikut kemampuan kita. Ada anak ni dia kata, ya boleh tak raya ni nak beli baju macam ni apa sebagainya. Bagi ayah yang mampu dia belilah mengikut permintaan anak. Kalau tak mampu dia akan habaq. Dia kata insya-Allah. Dia kata ayah pun dia kata PKP ni
duit tak berapa nak ada, takat lepas makan apa semua ni, tapi insya-Allah ayah usahakan. Ayah ni dia akan usahakan, kekasih hati dia anak-anak dia akan usahakanlah. Kita tengok ayah-ayah kadang dengan anak ni main lah, Allah seronok lah apa sebagainya. Kadang-kadang berseronok bercerita itu ini, sebab apa? Sebab itulah kekasih dia. Baik, bila sebut kekasih awal dengan akhir ni, bukan lagu Jamal Abdillah memang tajuk kasih awal dan akhir, tapi apa yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan, iaitu kita nak memenuhi keperluan anak-anak kita, kita nak memenuhi keperluan isteri kita, keinginan isteri kita, kita nak tunaikan keinginan suami kita, bukan setakat di dunia saja, maksudnya bukan setakat di faktor dalam kehidupan dunia, tetapi kekasih awal dan akhir, kita nak mereka ni menjadi kekasih buat kita sampai akhirat sana. Sebab apa? Tuan-tuan kena jaga tuan-tuan. Kita semua kena peringat diri kita. Sebab apa? Kita takut tuan-tuan, di dunia ini kita usaha sayang sungguh pada suami kita, sayang sungguh pada isteri kita, sayang sungguh pada anak-anak kita, tetapi kita takut wa na'udzubillah mereka ini akan mendakwa kita di akhirat kelak. Sebagai contoh tuan-tuan, bila kita sebut kita usaha untuk memenuhi keinginan kehidupan dunia dan keperluan dunia, cuba kita tanya, adakah dari sudut keperluan akhirat kita dah tunaikan tanggungjawab kita? Pernah tak kita duduk dengan isteri kita, sambil-sambil kita duduk bercerita tentang kehidupan dunia, sambil-sambil kita duk cerita tentang kehidupan semasa kita, tak kira lah waktu PKP ke selepas PKP, ada keinginan kita duk fikir, kita duk kata ni cuti hujung tahun ni, tahun lepas kita boleh tak berjalan, tahun ni boleh tak berjalan, kita masih duk sembang-sembang. Boleh tak kita pegang tangan isteri kita, kita tanya, ni bukan semualah orang, tetapi kita cuba tanya dia, cek dia tanya, kata yang boleh baca Quran tak? Ataupun kalau isteri dia tahu kadang-kadang hidup dah lama dah, tahu isteri kita masih belum boleh baca Quran, tahu suami kita masih belum baca Quran. Pernah tak kita duduk pegang tangan dia, abang, saya sayang abang bukan takat dunia, saya sayang abang sampai akhirat. Saya akan boleh nak duduk dengan abang di syurga nanti. Kita kata dekat isteri kita, yang abang sayang ni, abang sayang awak ni bukan takat dunia. Awak pun tengok abang usaha untuk penuhi keperluan hidup awak dan usaha penuhi keinginan hidup awak. Cuma sepanjang kita kahwin ni, abang perasan ada satu benda yang awak tak buat, iaitu awak tak baca Quran. Contohnya, abang tahu awak tak tahu baca Quran, tapi boleh tak kita cari guru mengajar Quran? Maksudnya apa tuan-tuan? Kita usaha untuk menunaikan keperluan akhirat dia juga, supaya dia tak dakwa kita nanti tuan-tuan. Contoh, dalam keadaan kita tahu mungkin boleh jadi isteri kita memakai pakaian yang tidak sempurna dari sudut tutup auratnya, maka kita pun bagi tahu pada dia, bagi tahu elok-elok tuan-tuan. InsyaAllah isteri, suami, kalau kita bagi tahu elok-elok, kita bagi tahu, sebab sambil-sambil kita pegang tangan tu, sambil-sambil kita cakap dulu kenapa benda ni untuk apa, untuk kebaikan dunia akhirat. Kita nak jadi kekasih awal iaitu di dunia, dan kita nak jadi kekasih yang akhir sampai ke akhirat. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah dia boleh terima tuan-tuan. Macam tu juga sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam tempoh PKP ni tuan-tuan, saya duk buat sesi pengajian Al-Quran secara online. Pengajian Al-Quran secara online. Jadi ada pelajar saya yang suami isteri. Yang suami isteri tuan-tuan, dan insya-Allah esok ada satu sesi saya suami isteri. Suami dia bekerja sebagai seorang kontraktor, yang isteri seorang pengurus, yang isteri dia seorang cikgu. Jadi bila saya tanya, kenapa tuan dengan puan pilih untuk mengaji secara online? Kedua-duanya tuan-tuan boleh baca Al-Quran. Alhamdulillah kedua-duanya boleh baca Al-Quran, tapi kedua-duanya pilih nak mengaji secara online sebab dalam keadaan sekarang lah. Sebab dia kata nak membetulkan bacaan Al-Quran supaya bacaan mereka lebih sempurna. Allahu Akbar. Suami isteri. Allahu Akbar. Bila kita tanya, tuan kenapa nak baca? Dia kata, saya boleh baca Quran, isteri saya boleh baca Quran, tapi kami nak mengaji ni nak bagi baca dengan sempurna. Cantik tak tuan-tuan? Dalam keadaan hidup dunia ni, kita saling sayang menyayangi, kita saling usaha untuk memenuhi keperluan, keinginan hidup dunia, tapi dalam sesama jangan lupa akhirat. Kita kenal isteri kita macam mana, kita kenal suami kita macam mana. Kita boleh bagi, kita tahu anak-anak kita, cuba cek anak-anak kita, semayang anak kita macam mana. Kadang-kadang anak kita ni semayang maju. Jadi kita ambil peluang. Bila mai bulan Ramadan ni tuan-tuan,
kita wujudkan semayang berjemaah. Bila kita wujudkan semayang berjemaah tu, apa yang kita boleh buat? Tak apa tuan-tuan, insya-Allah mungkin ayah kata, saya ustaz bukan pandai sangat pun baca Quran, setakat boleh baca 3 qul tu ataupun baca surah-surah pendek tu okeylah. Tak apa tuan-tuan, tak apa, insya-Allah. Insya-Allah. Nah, bila kita usaha tuan-tuan untuk semayang berjemaah dengan ahli keluarga kita, untuk kita wujudkan suasana mahabbah. Tuan-tuan tengok macam selalu bila disebut, tuan-tuan ikuti sharing daripada Ustaz Abid Liu sekalipun, apa perkara yang dia selalu tekankan, iaitu solat berjemaah, taklim. Jadi kita buatlah. Bukan semestinya setiap waktu. Boleh buat setiap waktu, alhamdulillah, hebat. Hebat. Tetapi kalau tak boleh setiap waktu, kita ambil waktu-waktu mana yang kita boleh buat. Semayang berjemaah, kemudian lepas semayang berjemaah, kita lepas semayang berjemaah tu, kita duduk tu, waktu ni boleh bersembang. Boleh bersembang. Tahulah kata, ayah perasan lah, ayah perasan abang ni semayang nampak laju. Ayah perasan abang semayang laju. Jadi abang kena ingat, bila kita semayang ni, kita kena semayang elok-elok, kena jaga di sudut perbuatan kita, bacaan kita. Ayah tahu, ayah bukan ustaz pun, tapi yang ayah duk mengaji tu, ustaz duk pesan yang tu lah. Kita kena jaga dari sudut rukun perbuatan kita, rukun bacaan. Jadi kita kena jaga. Bila ayah pesan macam tu, insya-Allah anak boleh terima. Dan kita pun akui, kita bukanlah ahli ataupun kita bukan ustaz. Kadang-kadang tu kata kena tengok pada masa yang cantik, kena tengok bagi masa yang anak pun nak tenang. Pasal apa? Tenang sebab lepas semayang. Lepas semayang. Jadi kita tengok, lepas tu kalau boleh buat sikit baca Quran tuan-tuan, baca Quran. Bukan gaduh nak kena khatam 30 juzuk. Kadang-kadang tuan-tuan, kita suka tengok keluarga-keluarga yang dia share dalam Facebook, dia share dalam media sosial. Alhamdulillah, dan 20 juzuk. Kita pun tengok, isteri tengok, seronoknya lah kalau dapat suami yang macam ni, baca Quran, habis dah 20 juzuk, satu keluarga. Suami aku ni dah payah lah, tak reti baca Quran. Tuan-tuan, tak ada penyelesaian. Tak ada penyelesaian. Macam tu juga suami tengok, seronok lah tengok keluarga mereka ni, boleh duduk ramai-ramai. Tuan-tuan, kita duduk seronok tengok orang. Kenapa kita tidak jadikan apa yang kita tengok tu masuk dalam keluarga kita? Dan kita bukan mesti dapat ataupun capai apa yang mereka buat. Contoh, kalau baca Quran, bukan semestinya kena sehari 1 juzuk. Yang penting kewujudan ataupun kita wujudkan dulu majlis bacaan Quran ataupun tadarus tu. InsyaAllah saya yakin kadang-kadang suami yang pandai baca Quran, kadang-kadang isteri yang lebih pandai baca Quran. Tapi ustaz, kalau sekiranya dua-dua tak pandai baca Quran, kita belajar, sama-sama belajar. Hari ni tuan-tuan banyak cara kita nak belajar. Dan saya tengok sendiri tuan-tuan, hari ni kawan-kawan, sahabat-sahabat, guru-guru saya yang pakar Al-Quran ni, mereka ada sediakan perkhidmatan mengajar Al-Quran secara online dan sebagainya. Jadi kenapa kita ambil langkah hanya seronok tengok orang lain? Jadi kita pakat buat. Kita pergi tengok. Kalau contoh anak-anak kita mungkin ada yang pandai baca Quran, kita minta kita kata, abang, ayah ni taklah pandai sangat baca Quran. Boleh tak abang tolong tengok ayah baca ni betul ke tak? Jadi Allahu Akbar. Bukankah cantik? Tuan-tuan, cantik sangat suasana bila wujud macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita berada dalam sesi Sapa Rohani tuan-tuan. Sapa Rohani bertajuk kekasih awal dan akhir. Kenapa tuan-tuan kita duk bercerita tentang ibadat dan sebagainya? Supaya tuan-tuan di saat kita berusaha, kekasih hati kita adalah isteri kita. Kekasih hati kita adalah suami kita. Kekasih hati kita anak-anak kita. Kita usaha tuan-tuan. Bila nama kata kekasih, kita nak tunaikan usaha tunai permintaan, usaha tunai keinginan, usaha tunai keperluan. Maka yang tu kebanyakannya kita nampak banyak cenderung kepada dunia. Banyak cenderung kepada dunia. Alhamdulillah dapat pahala. Kita tunai tu bukan kata tak dapat pahala. Dapat pahala. Tetapi dalam masa yang sama, cuba tengok asal benda-benda akhirat. Apa dia benda akhirat? Yang pertama, solat dia. Kita tengok solat dia. Solat cantik apa semua. Duduk saja. Kita tengok. Kadang-kadang ada anak-anak ni dia nakal sikit. Tuan-tuan nak ambil ayat semayang. Tiba-tiba duduk senyap-senyap dalam bilik. Lepas 5 minit keluar. Semayang lagi. Semayang dah. Kita pun kata alhamdulillah semayang dah nak kita. Apa salahnya tuan-tuan? Bukan kita nak habaq kata dia bohong. Tapi apa salahnya sekali-sekala kita jenguk.
Sekali-sekala kita jenguk, kita pergi tengok anak kita betul tak dia semayang laju tak dia, semayang macam apa ETS ke ataupun semayang setakat macam kereta api biasa aja. Jadi kita nak tengok benda tu, dan kita nak baiki. Yang pertama bab semayang, yang kedua kita tengok bab Al-Quran. Bab Al-Quran dia okey ke tak? Bab Al-Quran, bab asas lah. Boleh bab semayang, bab Al-Quran. Bila kita boleh tengok benda-benda macam ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Secara tak langsung dari sudut keperluan akhirat dah. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita dah pi nanti, ataupun kita dah meninggal dunia nanti tuan-tuan, khususnya kita orang suami-suami ni tuan-tuan. Suami-suami ni, kita nanti tuan-tuan nak tinggalkan kalau boleh ada anak soleh yang mendoakan kita. Bila kita dah tengok ada anak-anak kita, bukan semestinya anak kita mesti sekolah agama. Tak, boleh dia hantar sekolah agama, Alhamdulillah lah dah kita hantar. Tapi tak semestinya sekolah agama. Tapi bila kita yakin dia akan mendoakan kita, kita yakin dia boleh, paling tidaklah lepas mayang tu dia boleh hantar doa kat kita selamat di sana. Dan yang paling penting macam saya sebut tadi tuan-tuan, kita tak mau di akhirat nanti tuan-tuan keluar ahli keluarga yang mereka ini kekasih di dunia kita. Kita usahalah bertungkuh lumuh bekerja cari duit nak tunaikan keperluan dunia. Tiba-tiba di akhirat depa dakwa kita. Kita dah okey dah, line clear dah, dari sudut amalan kita cantik dah. Tiba-tiba isteri kita kata, ya Allah, isteri suami aku tu baik ya Allah. Dekat dunia dulu aku nak makan apa dia usaha cari ya Allah. Dulu aku nak pakai apa dia usaha ya Allah. Tapi ya Allah dia tak pernah pun bimbing aku tentang solat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita nak jawab apa? Sebab benda yang isteri kita cakap waktu tu betul. Ya Allah, dia tak pernah nak bimbing aku, tak pernah pun habaq kat aku pakaian aku ni tak tutup aurat dengan sempurna. Ya Allah, dia tak pernah pun nak ajak aku untuk baca Quran. Tuan-tuan, waktu tu semua pakat nak pentingkan diri. Bukan cerita semua pakat nak selamatkan diri. Isteri kita okey tuan-tuan. Isteri kita okey. Mai keluar anak pula kita. Ya Allah, tu ayah kami ya Allah. Ayah kami tu baik ya Allah. Ayah kami ni dekat dunia dia usaha laksanakan tanggungjawab dia. Dari sudut nafkah ayah kami alhamdulillah, tetapi dia tak pernah suruh kami solat. Kalau dia tengok kami ni duk keluar dengan laki, keluar dengan perempuan apa semua, dia tak kata apa pun ya Allah. Dia tak pernah pun tegur kami. Dia tak pernah pun bimbing kami. Allahu Akbar. Tuan-tuan, waktu tu kita nak buat macam mana? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita duduk depan Allah dah. Dan apa yang mereka cakap, isteri kita cakap, anak kita cakap tu betul. Itu sebab kita nak mereka ni bukan kekasih awal je, kekasih dunia je, tetapi kekasih akhir kita. Bukan kekasih akhir, kekasih di akhirat kita. Supaya bila nanti kita dihisab, alhamdulillah isteri kita iktiraf kita sebagai suami yang baik dari sudut usaha memenuhi keperluan dunia akhirat. Anak-anak kita iktiraf kita sebagai ayah yang baik, ayah yang usaha membimbing kita anak-anak bab dunia dan bab akhirat. Jadi tuan-tuan, yang tu yang kita nak tekan pada malam ni, insya-Allah kita sama-sama buat. Bukan nak tunjuk siapa bagus, siapa hebat, tak tuan-tuan. Tetapi bila kita akui yang ada dalam rumah kita inilah kekasih kita, maka semestinya kita berusaha untuk bersama dengan mereka ni, bersama dengan kekasih-kekasih kita ni, bukan takat dunia saja, tetapi sampai akhirat. Kita doa supaya kita duduk dalam satu syurga, kita duduk dalam satu rumah yang Allah sedia di syurga nanti. Isteri kita, anak-anak kita semuanya di syurga. Kita nak macam tu. Sebab apa? Sebab kita tak mau hanya di dunia saja duduk satu rumah, nanti di sana wa na'uzubillah pakat pi merata. Jadi kita nak di sana nanti pun kita dapat bersama lagi di akhirat, yang disebut sebagai baiti jannati. Yang itulah kita wujud suasana kehidupan kita di dunia ni, iaitu dari sudut keperluan dunia, keperluan akhirat. Kita wujudkan, kita usaha seimbangkan, insya-Allah. Di akhirat nanti apa yang kita usahakan itu akan ada ganjaran yang Allah sediakan. Boleh tuan-tuan, untuk malam ni takat tu dululah. Supaya macam tu kita nak cerita. Kita nak cerita supaya dalam hidup kita tuan-tuan, kita buat apa pun, kita punya teropong, kita punya kompas kita adalah akhirat. Sebab hidup kat dunia tak lama tuan-tuan. Hidup kat dunia tak lama. Jadi boleh jadi kita ada lagi 20 tahun tu, paling lama juga tu, 20 tahun, 30 tahun. Boleh jadi ada lagi setahun, boleh jadi ada lagi beberapa bulan. Wallahu alam. Jadi kita usaha dulu setakat mana yang kita boleh buat. Insya-Allah Allah melihat kepada usaha kita, insya-Allah. Allah sediakan ganjaran atas usaha kita. Boleh tuan-tuan, cukuplah untuk malam ni. Apa dia maksud kasih awal dan akhir? Seperti mana kita sebut, iaitu kita nak supaya orang-orang yang kita sayang bersama dengan kita, bukan setakat dunia, tetapi insya-Allah juga di akhirat nanti.
Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena seimbangkan dari sudut keperluan, memenuhi keperluan dunia dan memenuhi keperluan akhirat. Jadi cukup sekadar tu dulu insya-Allah pada malam ni. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton. Jadi macam biasa kalau kita buka awal tuan-tuan dengan zikir tenang hati, zikir tenang hati. Saya namakan zikir tenang hati. Di akhir pun kita akan akhirkan dengan zikir tenang hati. Insya-Allah mari sama-sama saya mengajak sahabat-sahabat yang menonton untuk kita sama-sama berzikir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik tuan-tuan, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Ingat, cukuplah Allah bagiku. Dialah sebaik-baik pelindung, dialah sebaik-baik penjaga bagi kita, dialah sebaik-baik yang memberi pertolongan. Insya-Allah bila kita minta pada Allah, kita minta satu, Allah nak bagi sebanyak-banyaknya buat kita tuan-tuan, insya-Allah. Yang penting kita sentiasa ingat Allah di waktu kita senang, kita susah, ingat Allah di waktu kita ada, di waktu kita tiada, ingat Allah di dalam keadaan mana-mana pun kita, kedudukan kita sentiasa ingat Allah, insya-Allah. Itu saja untuk malam ni. Kita bertemu lagi pada sesi Sapa Rohani, pakat peringat, hashtag pakat peringat, share video ni tuan-tuan. Kita jumpa malam esok insya-Allah pukul 11 malam dengan suatu tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.